Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, saman pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Junaidi ID? Saudara Jumadi ID, itu orang pertama yang muncul. Saya mohon agar like and share sebab banyak penjelasan. Saudara Faizal, saudara Setan Kuning, salam, waalaikumsalam. Saudara Junaidi ID, waalaikumsalam. Saudara Junaidi dari mana, tak tahu mana ya. Saudara Ramli Musa, saudara Thomas Tan, saudara Mac Dio, waalaikumsalam. Seli Ahmad, itu juga dengan saudara Hamzah Hussein, saudara Hanif Ledang, daripada Ledang ya, waalaikumsalam. Tahniah, Melaka menang katanya. Saudara Muhammad Radhi, Fauzi Yunus, Pelangi Senja, terima kasih. Sesi Menon, how are you? Dan teman-teman yang lain tak sempat saya santuni, saya mohon maaf dan akan saya santuni usai penjelasan pencerahan saya malam ini saudara ya. Maklum sajalah ada banyak benda nak disebut malam ni. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku di Melaka, seperti biasa, kita kena lihat tentang kesihatan bumi kita. Hari ini adalah hari yang ke-611. COVID-19 masih lagi melanda. Hari ini Sabtu 20 bulan, hari paling bersejarah, 20 November. Kedudukan nampak gayanya dia susut sedikit ya, bahawa semalam 6,355, hari ini 5,859 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan jumlah keseluruhannya 2,581,747. Dan semalam kematian 68. Saudara, pilihan raya juga. Keselamatan, kebersihan diri, jaga diri saudara ya. Macam saya ni sekarang ni dalam peringkat kuarantin di rumah lah sebab berbalik dari Melaka, letih amat kan. Tapi sebagaimana yang saya mengatakan bahawa saya harus memberi pencerahan kepada saudara. Jumlah keseluruhan untuk hari ini yang dilanda oleh COVID-19 tanggal 20 November adalah 110,105 orang. Dah 110,000 saudara. Sebab itu jagalah kebersihan diri kita saudara ya. Baik. Seperti biasa, pilihan raya juga hidup mesti diteruskan, ketentuan mesti dilaksanakan. E-commerce dulu saudara. Sabar, bertenang saudara. Bawakan bertenang. Jadi saudara yang punya produk sila hubungi Al-Azhar 0113041241. Cuma setakat hari ni Al-Azhar tak boleh nak dihubungi saudara sebab beliau masih lagi berada di hospital. Kerana sesak napasnya masih dalam rawatan di pusat kesihatan di Petaling Jaya. Saudara, berdoalah agar segera beliau sembuh supaya dapat kita menangani banyak benda yang kita nak buat. Dan jangan lupa juga ini saudara, untuk setakat ini boleh berhubung dengan Siti Farahah 0177114300. Siti Farahah, Dendeng Manis Siti Farahah. Jangan lupa saudara. Begitu juga yang tinggal di Lembah Kelang, makanlah buah-buahan. Boleh berhubungi Syauqi Kizinis 0123575703. Banyak buah-buahannya supaya boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan yang terakhir dalam kita punya sesi e-commerce ini adalah produk daripada tokoh jamu Kemaman saudara, iaitu Encik Zul 0199170449. Hari ini pencerahannya adalah tentang akar kayu tongkat ali. Ini saya minum tadi untuk membantu menambah dan memulihkan tenaga, melegakan kepenatan, melegakan sakit pinggang, lutut, sendi dan saraf, membantu membuang angin dalam badan, melawaskan pembuangan air kencing dan membantu melancarkan pendarahan. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di toko jamu Kemaman 01970449. Saudara, baik. Usai e-commerce, kita masuk sedikit tazkirah pendek dulu saudara. Jangan kita kelang kabut, jangan kita pelan-pelan ya. Jangan bergaduh dulu saudara. Din Mokdokan. Saudara, sesungguhnya Allah itu akan menyeksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyeksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Ini dalam ayat surah
Surah Hud ayat yang ke-102. Sesungguhnya saudara, benar-benar Allah mencatatkan dan melihat dosa-dosa yang orang zalim, hingga manakala dia mengazabkannya, maka tidak akan dapat menyelamatkan diri kita, saudara. Karena dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu menantikan orang-orang yang zalim, yang tidak segera jatuhkan hukuman, tetapi apabila Allah telah menghukumnya, maka tidak akan lepas sama sekali sampai hancur sehancur-hancurnya. Selanjutnya, baginda Rasulullah berpesan kepada kita semua, dan demikianlah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kalau dia menghukum negeri yang melakukan kezaliman. Sesungguhnya hukum Tuhan itu adalah pedih dan keras. Saudara, sebab itu kita jangan berlaku zalim, pemimpin jangan berlaku zalim, kerana negeri kita akan hancur. Saudara, antara kata kita hari ini, terima kasih Cikgu Ibil. Kata Cikgu Ibil, kenalilah Allah di waktu kita senang, maka Allah akan mengenalimu di waktu kita susah. Ingat saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan salam pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000. Walaupun hari ini Sabtu, saya harus menyatakan juga itu harapan rakyat. Saudara, masih lagi tidak tuntas, dan kita harap pimpinan negara melihatlah supaya mereka jangan pula nak berbelanja tanpa had, akhirnya negara kita akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah sejarah terukir di bumi Melaka. Sejarah terukir di bumi Melaka, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Macam biasa, jangan saudara gopoh-gopoh-gapah, pelan-pelan. Kata Pak Nazil, pagi hari membeli buah di Kuala Kedah sebelum ke Kuantan. Ditanya menteri tentang rasuah, jawabnya mudah, dalam siasatan. Itu yang kita dengar, saudara. Kita tak mau lagi melihat adanya menteri asyik bila tanya tentang rasuah dalam siasatan. Kata Pak Nazil lagi, mempelai masak hampir layu, jatuh di bendang tepi rami. Hasad merosak politik Melayu, begitulah sedang kita alami, saudara. Hasad ni dengki, saudara, yang merosakkan politik bangsa kita. Saya suka Pak Nazil ke perkataannya seperti rami. Banyak orang tak tahu, bukan rami padi ya. Rami adalah sejenis tumbuh-tumbuhan renik yang ada terdapat di sekitar kawasan Bendang, saudara. Dan kita santun sedikit gedung ilmu. Jangan lupa, ini impian. Saya harus memberi pesanan kepada pimpinan supaya kita berpegang kepada pesan orang tua-tua dahulu. Dalam ungkapan kata-kata Melayu ada menyebut, pemimpin haruslah ahli dalam selok-belok kepimpinannya. Kerana sebagai pemimpin, ia mestinya ahli, pengetahuannya mesti luas serta berbudi. Kesusahan rakyat, ia amati. Kesulitan orang, ia peduli. Sumpah dijunjung, amanah diikuti. Memikul beban sepenuh hati. Rakyat rukun, padi menjadi, dijadikan pemimpin bertuah negeri. Kalau pemimpin itu baik, semua negeri kita saudara akan bertuah dan makmur. Jadi bila pemimpin itu baik, maka dijadikan tua, ia terpuji, dijadikan induk, tuah berdiri, umat sentosa bertuah negeri. Kita sambung lagi dalam besok impian harapan pemimpin terdahulu. Baik saudara, seperti biasa sebelum saya memberi pencerahan ini, saya ingin mengingatkan lagi kepada saudara bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan dilakukan oleh mereka. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun curipan atau coretan kata-kata saudara dalam halaman saya ini. Semua itulah tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang dapatan saya daripada apa yang saya kumpul, apa yang saya dengar, apa yang saya baca sebagainya, saudara. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi kalau apa yang saya lontarkan pencerahan ini, kalau saudara tak setuju, okey. Kalau saudara bersetuju, juga okey. Saudara? Saudara Hamizah, salam Datuk, biar menang. Santunilah ini, saudara. Kita warga cinta damai, menyantuni semua orang dengan penuh harmonis. Baik, saudara. Kita terus masuk, tak payah tunggu lama-lama lagi. Ini tentang mereka berharapnya konon-konon nak mengharapkan adanya agenda bumi hangus. Akhirnya setakat jam 7.30 malam tadi, Kerajaan Negeri Melaka boleh dibentuk oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Cuma yang agak memeranjatkan saya, sebab sebelum ini mereka mengatakan bahawa undi pos
yang daripada pasukan tentera dan polis menyebelahi UMNO Barisan Nasional, tapi ternyata itu tak berlaku. Kenapa itu tak berlaku? Wallahu a'lam bissawab. Saya pun tak tahu sebab katanya ada pula undi awal yang ada undi rosak dan sebagainya. Itu yang itu kalau kita lihat daripada secara live waktu undi awal di YouTube tadi, ada juga undi rosak rupanya saudara. Dan saya melihat juga bahawa kehadiran pengundi kali ini agak sedikit, begitu berkurangan, sekitar dalam 60% saja saudara. Ini saya rasa, dapatan saya dan pemikiran saya merasakan bahawa ini merupakan lambang kebosanan rakyat terhadap krisis lompat-melompat ni. Jadi sebab itu mereka dah malas rasanya nak pergi mengundi. Tambahan pula dalam keadaan COVID-19 ini, rakyat masih lagi takut untuk keluar dan sebagainya. Jadi membuatkan kesan daripada itu, pengundi tak ramai yang turun mengundi. Sekitar 60 ke 61% saja saudara. Tetapi bagaimanapun saya melihat bahawa ini merupakan kebangkitan awal kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tetapi saya juga yakin adanya juga di kalangan parti-parti yang bukan UMNO Barisan Nasional yang saya lihat, saya yakin adanya kesan daripada tarikan wang yang masih mengimbau. Masih lagi saudara, tak boleh dinafikan saudara. Jadi saya merasakan setakat hari ini, tadi saya dapat laporan pada 11 pagi tadi. 11 pagi 27% keluar mengundi, pukul 12 tengah hari 32%, 1 tengah hari 43%, pukul jam 3 petang 57%. Dan sampailah habis tempoh mengundi cuma 61. Hari ini secara kabarnya lah saudara, setakat jam 7.38 malam tadi, Barisan Nasional mendahului semua parti-parti yang bertanding dengan 21 kursi, menewaskan calon-calon daripada parti Pakatan Harapan, daripada DAP, PKR, Amanah, daripada Perikatan Nasional iaitu PAS, PBBM, calon bebas, Putra dan sebagainya. Itu laporan saya dapat selipan daripada saya. Terima kasih Saudara Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Dr. Ashraf Bajudi. 7.40 dia datang pada saya tadi. Okey, saudara, kerudukannya 21 UMNO, Pakatan Harapan 5 dan daripada Perikatan Nasional PBM 2. Dulu pun dia bertanding pun dapat 2 juga. PAS langsung tidak ada kursi yang dimenangi. Baik saudara, kita santuni satu persatu supaya saya beri pencerahan malam ini secara jelas dan nyata. Latar belakangnya supaya kita faham saudara. Saudara seli-seli aduh, begitulah. Malam tadi saya pun dah bagi pencerahan awal. Jadi ternyata apa yang kita ramalkan, iaitu seperti di Kuala Linggi, saya dah pergi bertemu dengan Cikgu Rusli. Memang ternyata apa yang saya jangkakan, beliau mendapat undian yang begitu besar, iaitu 3,554. Mengalahkan Parti Amanah, iaitu Julah Sapiah Kasim, cuma dapat 1,718. Undi bebas cuma 51 dan daripada PAS Aziah Mat Saad cuma dapat 1,645. Jadi tahniah Cikgu Rosli, berkhidmatlah anda sebagaimana yang anda janjikan pada saya, sebagaimana anda janjikan kepada pelayar-pelayar dan juga rakyat warga di kawasan Kuala Linggi yang memerlukan pembangunan, yang memerlukan sentuhan perjuangan daripada saudara. Saya setulus hati ingin melafazkan jutaan tahniah kepada saudara Cikgu Rusli, orang baik saudara. Ingat, dulu cikgu mengajar, hari ini sekarang ni cikgu memayungi rakyat warga di kawasan Kuala Linggi. Kemudian di Tanjung Bidara, sesuatu yang sebagaimana dijangkakan, tapi betul lah saudara. Akhirnya rakyat di Tanjung Bidara tidak lagi bersetuju. Walaupun ada juga undian, mereka memilih mengundi MAS MRT, tapi akhirnya setelah dikira keseluruhannya, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof daripada UMNO mendapat 3,559 dan Datuk Mas Emarati Samsudin mendapat 3,195. Saudara, ini keputusan-keputusan yang terdapat sekitar jam 9 malam tadi saudara ya. Sebab itu saya sibuk sangat buat kerja ni. Dalam keletihan harus memberi pencerahan untuk saudara. Dan calon PKR itu saudara Zainal Hassan cuma dapat 489. Itu di Tanjung Bidara. Tahniah saudara
ini Datuk Seri Rauf, walaupun banyak fitnah yang ditala kepada dia, tapi akhirnya rakyat memilih, rakyat di Tanjung Bidara memilih Datuk Seri Yusof. Di Air Limau, saudara, sebagaimana yang semalam saya berjumpa dengan mantannya, Datuk Amiruddin. Beliau mengatakan bahawa beliau akan menyerahkan kerusi itu kepada Saudara Hamid Maidin Kunju Bashir UMNO, dan terbukti apa yang beliau katakan benar. Maka Air Limau UMNO menguasai dengan 3,838, 1,000 lebih majoritinya, saudara. Saudara mengalahkan Dr. Nordina Abdul Latif daripada Parti Bersatu yang dapat 2,753. Sementara calon daripada Parti Amanah, Maznah Baharudin, cuma dapat 798 undi saja. Tahniah pada saudara Hamid Maidin Kunju Bashir, dan tahniah pada saudara Jailani, begitu sahabat saya yang bekerja keras untuk memenangkan calon di Air Limau. Di Lendu, sebagaimana yang orang tahu, orang baik, orang yang banyak kena fitnah, tapi dia tak menjawab, dia bercakap dengan cara jelas, tenang, tak ada pun nak ribut-ribut. Rakyat di Lendu, 4,521 orang memilih Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. 4,521 mengalahkan calon PKR Asri Ibrahim 1,155 dan Abdullah Mahdi daripada Bersatu 1,382. Saudara, tahniah Datuk Sulaiman Ali. InsyaAllah beliau akan mengangkat sumpah malam ni, dan sepatutnya ataupun besok. Dah menang besar, 21 UMNO Barisan Nasional menang. Di Tabuh Naning, sebagaimana yang saya jangkakan bahawa saudara Zulkifli Mat Zain, ini anak kepada mantan Ketua Menteri Datuk Abdul Zain. Saya dapat berbual dengan beliau, saya dapat berjumpa dengan rakyat di sana. Mereka mengundi dengan keadaan yang penuh harmonis. Sebab itu Abu Hashim Abdul Samad daripada PAS dapat 1,210, dan saudara Zairi Subuh daripada Parti Amanah mendapat 820 undi. Saudara Zulkifli Mat Zain, Toke Minyak di Tabuh Naning 2,868. Jangan pula bagi minyak free pula, saudara. Teruskan perjuangan. Saya melihat suasana di Tabuh Naning, rakyatnya harmonis, dan beliau harus mengekalkan keharmonian itu. Tahniah rakyat di Tabuh Naning yang mengundi dengan baik. Saudara Wak Skimin, sabar, jangan marah kau orang. Kemudian di Rembia. Rembia ni, saudara, saya melihat bahawa very tight. Saudara, very tight. Itu calon daripada UMNO Barisan Nasional yang daripada dulu asal daripada keadilan, dia masuk UMNO, iaitu Datuk Muhammad Jalaini Khamis. Dalam pilihan raya yang lalu dia dapat 6,773. Tapi dalam pilihan raya kali ini beliau cuma dapat 1,992, tapi masih menang dengan majoritinya 2 undi. 300 undi. Beliau mengalahkan calon bebas 39. Saudara, saya melihat calon bebas semua di bawah 100 undi, hilang buang pertaruhan. Jadi rakyat tidak menerima calon bebas. Bagaimana yang saya katakan semalam malam, rakyat tidak dapat menerima kehadiran calon-calon bebas. Tak ada benda yang diyakinkan dengan bebas ini. Kemudian saudara Zamri Pakiri daripada PKR cuma dapat 1,684, very tight. Sebab Datuk Muhammad Jalani 1,992. Syarudin Kudus daripada bebas 26, hilang wang pertaruhan. Dan saudara Zamzuri Arifin daripada Parti Bersatu PBM 1,090 undi. Tahniah saudara Datuk Muhammad Jalani Khamis mengekalkan kerusi beliau. Di Gadik ni, saudara, saya nampak ini perubahan sikap. Walaupun calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional bukan daripada warga Melayu, walaupun pengundi Melayu di situ agak ramai, tetapi mereka memilih P. Shanmugam daripada Barisan Nasional, itu calon MIC yang mendapat 3,022 undi, mengalahkan saudara Azafin Amin 60 undi daripada bebas. Begitu juga Laila Nordina Maun cuma 68. Saya melihat daripada Parti Putra yang pertama kali bertanding gagal untuk mendapat undi yang agak merangsangkan. Semua di bawah 100, 200 gitu saja. Tidak ada undi dapat 1,000 dan sebagainya, saudara. Ini cuma Laila Nordina Maun cuma dapat 68 undi,
Saudara Mohan Singh bebas juga 23 undi. Mereka hilang wang pertaruhan. Muhammad Amir Fitri daripada PBM 2041 dan G. Saminathan daripada DAP dapat 2,463. Tahniah saudara P. Shanmugam, akhirnya beliau berjaya mengalahkan pencabarnya dari dulu. Pilihan raya dulu pun saudara Shanmugam Shanmugam menggantikan daripada Pannichelan P. Shanmuthu daripada MIC. Pilihan raya yang lalu MIC kalah kepada G. Saminathan DAP. Kali ini MIC menang di Gadik, saudara ya. Di Macap Jaya ni sesuatu yang amat memeranjatkan saya, saudara ya, kerana calon daripada PKR, sebab dalam pilihan raya lepas beliau menang dengan majoriti 1336, Datuk Jini Liu Si Lin 1336 majoriti. Tapi kali ini calon Lau Beng Hao daripada Pakatan Harapan PKR cuma dapat 2,603. Abdul Aziz Osani Kasim dapat daripada Parti Iman. Parti Iman pun dapat 153 dan dapat Azlan Daud mendapat 61 undi. Ternyata Eng Hem Sem MCA juga berjaya dalam pilihan raya kali ini. Sebab saya katakan ada kejutan yang kita tak jangka di negeri Melaka apabila calon MCA pertama kali menang kali ini. Beliau mendapat 3,510 undi. Saudara, di Durian Tunggal, calon bebas Muhammad Irfan Marila cuma dapat 37 undi, hilang wang pertaruhan. Calon daripada Parti Amanah, Datuk Muhammad Sofi, beliau adalah penyandang di kerusi tersebut di kawasan Durian Tunggal. Saudara Muhammad Sofi Abdul Wahab daripada Amanah cuma dapat 1,698. Saudara Jaafar Osman daripada PAS dapat 1,280, kalah kepada saudara Zahari Abdul Khalil 2,223. Saya katakan ini calon muda, saudara, anak muda akhirnya diberi keyakinan. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Presiden UMNO bahawa apa yang beliau lakukan kali ini benar-benar menepati. Rakyat bersetuju menerima calon-calon muka baru dan calon-calon muda. Sebab itulah UMNO Barisan Nasional menang yang begitu besar, saudara. Sampai 21 kerusi yang tidak saya jangkakan. Saya cuma ingatkan tadi cuma 17, menang tu menang lah. Tapi selalu saya katakan bahawa kita menang 17 atau 18. Sebab itu ada pelayar kata saya mimpi lah, saya itu dan sebagainya. Tapi bagi saya tak ambil kisah. Saya tak ambil peduli semua itu. Sebab bagi saya harus melaporkan apa yang benar dan apa yang saya alami dan saya lihat. Sebab itu, saudara, setiap kali saya memberi pencerahan, bukan boleh buat-buat nyata-nyata begitu saja, saudara. Saya faham, sebab saudara memerlukan pencerahan. Bukan lahir daripada harapan ataupun ingatan ataupun saudara Syafiq Sazali, 21 kursi. Bukan dari segi andaian. Kita tak boleh berandaian dalam pilihan raya, saudara. Bolehlah peringkat awal kita menjangkakan berdasarkan kepada kehendak rakyat. Bila kita pergi, kita meninjau, saudara. Saudara Mak Sepana jelas warga Melaka sokong padu pada UMNO. Dan terima kasih kepada warga Melaka yang menyokong pada UMNO berada dan BN terbaik. Sebab itu saya katakan bahawa calon-calon yang diturunkan kali ini adalah merupakan calon-calon muda. Ini kehendak rakyat sebenar-benarnya. Dan apabila UMNO melalui peremajaan yang diputuskan oleh pimpinan tertinggi UMNO di bawah Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Mak Hassan dan pimpinan-pimpinan yang lain, terbukti rakyat menerima dengan hati terbuka dan begitu yakin kepada pimpinan UMNO untuk mengundi calon-calon yang dikemukakan oleh UMNO. Muka-muka baru, 84% muka baru, saudara. Begitu juga di Asahan, saudara ya. Saudara di Asahan, saudara Fairul Nizam Roslan menang besar 4,801 undi. Beliau mengalahkan Datuk Seri Idris Harun, mantan Ketua Menteri, yang semua orang fokus. Kerusi Asahan adalah merupakan kerusi yang semua orang nak tahu, nak nantikan apa keputusannya. Ternyata Datuk Idris Harun tewas di Asahan, ditewaskan oleh saudara Fairul Nizam Roslan, anak muda yang punya wawasan. InsyaAllah beliau akan menjadi pemimpin besar di negeri Melaka nanti. Dan saya melihat saudara calon bebas juga di bawah 100, iaitu Man Akhir Ayub cuma dapat 75 undi, saudara Azmar Abdul Hamid 80 dan Muhammad Nur Saleh bebas juga 29.
Sementara itu di B. Danish daripada Parti Gerakan 1129. Saudara, sekali lagi saya nyatakan, ini belum disahkan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, tetapi dapatan ini juga boleh katakan memang tidak rasmi. Dia tidak rasmi apabila pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan, saudara, tapi ini dapatan apabila pengiraan awal dan sebagainya. Sebab itu orang kata ini keputusan tidak rasmi awal. Itu di asahan, saudara. Bagi Sungai Udang, ini yang amat memeranjatkan saya. Saya menyangkakan calon daripada UMNO Barisan Nasional boleh mendapat undi yang besar, iaitu Cikgu Mak Ali, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, orang yang baik. Bila saya turun ke lapangan, PAS pun katanya menyokong beliau. Tetapi ternyata calon daripada bebas dapat 2,599, itu Mak Zahar Hashim. Ada sesuatu yang perlu dibuat kajian di Sungai Udang. Sebab orang calon baik, orang macam Datuk Mak Ali boleh tewas. Beliau dapat 3,926, kalah kepada Dr. Muhammad Ali Yusof daripada Perikatan Nasional Bersatu, 4,812. Dan saudara Hasmoni daripada PKR 842. Saudara, saya rasa ini ada kajian. Ini yang belum rasmi lagi sebenarnya, tapi saya tengok keadaan begitu agak memeranjatkan saya. Cikgu Muhammad Ali tewas. Kerana dulu Idris Harun dia dapat 10,073 undi dengan mengalahkan calon daripada PKR 7,800. Saudara, SPR baru umumkan BN menang 15 kursi simple majority untuk bentuk kerajaan. Itu betul saudara Adiwansa. Itu pengumuman daripada SPR bahawa UMNO boleh membentuk kerajaan. Kita memerlukan 15 kursi baru nak bentuk kerajaan. Kalau 14 kursi, belum lagi. Jadi rasmi, bila SPR dah merasmikan 15 kursi, maka bolehlah membentuk kerajaan. Itu pengumuman awal. Ya, sebab itu setiap undi akan dikira, disahkan dan sebagainya. Ada protes dan sebagainya. Dan setakat ini, bahawa menurut saudara Adi Warna 86, SPR baru mengumumkan Barisan Nasional menang 15 kursi. Yang itu yang disahkan. Yang saya harap ini adalah curipan daripada Ketua Pergerakan Muda, dan saya lihat daripada laporan daripada Awani, laporan daripada banyak media sosial. Saya keputusan ini yang kadang-kadang tidak rasmi, tetapi yang rasmi sekarang setakat ini saya. Kemudian di Pantai Kundu, di Pantai Kundu ni yang saya pergi, saya melihat, berjumpa dengan beliau, yang ditomah macam-macam. Kerana beliau merupakan ketua wanita, sebab beliau menentang Datuk Nur Azman Hassan daripada Amanah. Jadi sebab ini adalah calon yang melompat daripada UMNO pergi menyertai Parti Amanah. Akhirnya Nur Azman Hassan tewas kepada calon wanita, iaitu Tuminah Kadi. Saudara, Tuminah Kadi ini adalah isteri kepada pegawai polis yang bermestautin dan menetap di situ lebih 30 tahun. Saudara, beliau bertanding sebagai the underdog. Akhirnya berjaya. Beliau juga mengalahkan calon daripada Bersatu, Mak Ridwan Mustafa, yang cuma dapat 1,828. Saudara, warung kurap-kurapan, habislah Ismi nak kena balun. Sebab itu saya kata, saya memberi kebebasan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dia menzahirkan pandangan, okeylah. Tapi kalau dia memberi pandangan yang mengutuk dan sebagainya, saya tak bersetuju. Malam tadi waktu saya live bersama dengan Datuk Lokman Adam, teruk juga beliau kena balun. Jadi bagi saya, keadaan-keadaan begitu adalah permainan dalam media sosial. Terpulanglah masing-masing. Saya menghormati pandangan orang, dan sebab itu saya harapkan orang lain juga menghormati pandangan saya. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Memanglah kita rasa kecewa sebab selama ni saudara Ismi memang beliau merupakan seorang yang dilihat sebagai pejuang UMNO. Sanggup berjuang, sanggup disiasat, macam-macam lah. Macam-macam orang kata dia pun masih tega untuk menyokong pimpinan UMNO. Tapi tiba-tiba banyak kenyataan-kenyataannya dilihat beralih angin kepada Parti Bersatu dan PAS. Jadi bagi saya, terpulanglah. Saya menghormati pandangan beliau, dan saya harap beliau juga menghormati pandangan saya. Selalusnya begitu, saudara. Itu di Pantai Kundu, saudara. Tahniah Puan Tuminah. Jadi kita itu hari saya nanti bolehlah saya pergi berkelah di Pantai Kundu.
air kundur yang dibuat oleh keluarga Tuminah memang sedap saudara. Membuatkan badan kita jadi segar. Keluarganya, saya melihat Puan Tuminah ini menyantuni warga-warga yang bukanlah kaya raya, rumah-rumah biasa, rumah rakyat, bukan rumah rakyat batu saudara. Di Pantai Kundur itu memerlukan banyak perjuangan yang perlu disantuni oleh Puan Tuminah. Sebab kalau saudara lihat kembali live saya waktu saya di Pantai Kundur, saya nak sebut nak kata miskin tidaklah, tetapi rumah itu bukanlah dalam era kita merdeka lama 64 tahun, seharusnya warga kita memiliki rumah batu dan sebagainya. Dan rakyat di Pantai Kundur itu, nelayan, memerlukan sentuhan daripada Puan Tuminah. Jadi Puan, hari ini Puan bergelar Yang Berhormat, laksanakanlah apa yang Puan janjikan untuk membawa perjuangan dan membebaskan warga Pantai Kundur daripada beletan kemiskinan. Tempoh 5 tahun Puan, banyak kerja boleh buat. Dan sekarang ini tak boleh nak katakan bahawa kerajaan ini bukan kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan Barisan Nasional sudah ada 2/3 majoriti. Kalau 2/3 majoriti, boleh buat dasar dan sebagainya. Puan, saya bercakap terus terang ni. Pulang ke pangkal jalan itu yang terbaik Tuan Ismi. Okeylah, tak ada masalah pada kita. Dan saya bila menang ini, mereka yang saya jumpa sepanjang masa musim pilihan raya, musim berkempen dan sebagainya, saya sempat menemu bual dan mereka berjanji dengan rakyat, bukan berjanji dengan saya, berjanji dengan pengundi. Dan kita mengharapkan, saya dah beritahu dengan Puan Tuminah, I'll follow you. Kalau tidak terlaksana apa yang dijanjikan, siaplah kita balutlah nanti saya ya. Kemudian di payah rumput. Di payah rumput saya agak tak tahu sama ada ini belum lagi sahih lagi. Ini dah jam 7.33 tadi keputusannya Ketua Pergerakan Pemuda yang juga Setiausaha Muafakat Nasional Saudara Datuk Rais Yassin tewas kepada Datuk Seri Samsul Iskandar daripada Parti Keadilan. Tanya Saudara Samsul Iskandar, walaupun beliau dah jadi ahli parlimen sekarang dan beliau juga menjadi ahli Dewan Negeri di Negeri Melaka. Datuk Rais Yassin mendapat 2,403. Beliau merupakan anak bekas Esko Kerajaan Negeri Melaka, tapi tewas. Nak buat macam mana? Adat pertandingan, ada menang, ada kalah. Jadi yang upset pada saya adalah 2 kursi saya, iaitu satu kursi di kawasan Sungai Udang dan satu kursi di payah rumput. Saya menyangkakan Datuk Rais ini boleh berjaya sebab anak muda, kelayakannya. Mudah-mudahan dia akan bertanding di parlimen akan datang lah, nampak gayanya. Mungkin orang payah rumput ni gamaknya nak suruh dia bertanding di parlimen gamaknya. Kemudian Datuk Samsul Iskandar dapat 2,579. Tak jauh mana pun. Saya rasa 176 saja dia punya majoriti. Saudara Muhammad Faris Izwan Mazlan daripada PBN Bersatu dapat 1,223. Saudara, dan undi bebas, undi Parti Putra sebagaimana yang saya katakan agak memeranjatkan juga sebab Putra cuma dapat 23 undi. Parti yang diasaskan daripada Parti Perkasa untuk memperjuangkan perjuangan bangsa tewas begitu teruk. Yang paling teruk sekali sekarang ni waktu pertandingan di Melaka adalah Parti Putra. Datuk Ibrahim Ali kena you have to make some move sebab calon-calon yang diturunkan bukan main-main. Latar belakangnya, artinya rakyat melihat, rakyat lebih percaya sama ada kepada UMNO ataupun kepada PKR maupun kepada Perikatan Nasional. Itu saja saudara. Tapi Perikatan Nasional cuma dapat 2 kursi saja saudara ya. Kemudian di Kelebang. Di Kelebang calon PAS Saudara Bakri Jamaluddin dapat 3,884. Ini calon PKR Datuk Guetik. Datuk Guetik ni calon PKR dulu pilihan raya dulu dia dapat 7,600, tapi kali ini dah dapat cuma 4,192. Tewas kepada calon MCA. Congratulations to you Datuk Lim Ban Hong. Datuk Lim Ban Hong tahun pilihan raya lalu dia dapat 6,689. Ini pertandingan kali kedua akhirnya MCA berjaya menewaskan calon daripada PKR Datuk Guetik. Majoritinya lebih kurang dalam 753 undi. Saudara, itu di Kelebang, satu upset yang tidak dijangkakan. Akhirnya MCA make a move.
Selama ini kita ingatkan, sebab saya dah beritahu bahawa ramai juga pengundi-pengundi warga keturunan Cina, mereka sudah pun seolah menolak DAP ni. Tapi kerana kalau majoriti ramai sangat penduduknya, mereka tidaklah memperlihatkan penolakan yang besar. Tetapi ternyata macam di Kelabang, calon yang menang dulu Guetek boleh tumbang kepada Datuk Lim Man Hong. Di Pangkalan Batu, saudara, ya, di Pangkalan Batu saya tengok Muhammad Danish Zainuddin daripada DAP dapat 2,758 dan calon Datuk Kasum 2,641. Tapi saya katanya dapatan kata Datuk Kasum menang. Saya tak tahu lagi, saya masih lagi menunggu keputusannya sebab dia punya majoritinya very close. Saya tak dapat nak mengesahkan yang ini. Tapi bagaimanapun yang saya dapat pada jam 7.38 tadi, Muhammad Danish Zainuddin daripada DAP dapat 2,758. Muhammad Azruddin daripada Bersatu 1,253. Beliau Datuk Nur Hizam Hassan Bakti dapat 716 atas tiket bebas. Inilah satu-satunya calon bebas yang tak hilang pertaruhan lah. Tapi Parti Putra Dr. Muhammad Alwi Syahri cuma dapat 41 dan Datuk Kasum Nordin 2,641. Ini yang saya masih lagi. Tapi saya dapat tahu katanya Datuk Kasum menang. Jadi saya tunggu mungkin lewat malam nanti. Kalau lewat malam nanti mungkin besok saya berbicara. Saya masih menunggu keputusan ni. Saya rasa mengikut apa yang calculation saya, beliau adalah merupakan yang ke-20. Kursi yang 20 belum menang. Ya saudara. Ini kawasan beliau, semua orang nak tengok di Pangkalan Batu. Tewas. Di Air Keruh, saudara, tentulah pada DAP besar Air Keruh. Dulu je DAP dapat 14,000, tapi sekarang dalam pilihan raya yang baru ini DAP cuma dapat 9,459. Pengundi-pengundi daripada keturunan Cina seolah-olah tidak begitu ramai nak turun. Tu dia, saudara Pesaka Melayu katanya Datuk Kasum menang majoriti 131. Itu terima kasih saudara. Saya ragulah bila saya dapat keputusan begitu. Artinya itu keputusan terbaru saudara. Datuk Kasum menang. Tahniah Datuk. Saya berjumpa dengan beliau di pantai Kundo dan beliau mengatakan kawasan beliau adalah kawasan semi urban. Katanya seperti kawasan itu kawasan yang memerlukan perjuangan ya Datuk Kasum di Pangkalan Batu. Saudara, katanya Datuk Kasum menang. Alhamdulillah. Sebab itu saya kata tadi Saudara Hashim Atan, terima kasih. Payah rumput pun BM menang. Tu dia yang terbaru, Saudara Rashid Abdul Hamid, payah rumput menang. Jadi apa saya dapat? Sebab itu saya rasa ini keputusan jam 8.30 tadi yang terbaru. Sebab itu artinya jumlah 21. Waktu terbaru saya dapat waktu itu cuma 18 kursi saja saya. Sebab itu teman-teman berhubung dengan saya berapa? Saya kata 18. Menurut Saudara Syah BN dapat 20 kursi dah Datuk. 20 kursi muktamad. BN 19, PN 2. Itu Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Terima kasih Saudara Muhammad Azmi. Beliau mungkin dapat laporan rasmi daripada teman-teman mereka. Tapi sebagaimana saya katakan, dalam keputusan begini, yang paling penting setakat tadi, UMNO Barisan Nasional sudah boleh menubuhkan kerajaan. Dan majoritinya agak besar. Iaitu kursi yang dimenangi melebihi 17. Sebagaimana yang saya jangkakan. Sebab itu saya katakan ada kawasan 50-50. Jadi seperti Pangkalan Batu dan Payah Rumput, yang saya memang jangkakan boleh menang sebab anak muda. Tahniahlah Datuk Rais. Kita amat mengharapkan, saya amat mengharapkan waktu saya berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan rakyat di kawasan Payah Rumput, memang mereka mengharapkan beliau menang. Tapi bila kata begitu, saya pun terkejut juga. Begitu juga di Pangkalan Batu. Baik, saudara. Bagi kursi Air Keruh, tahun lalu, pilihan raya lalu, DAP dapat 14,279. Tapi kali ini cuma dapat 9,459. Calon daripada MCA 3,861 dan calon daripada gerakan 2,453. Saudara, pilihan raya lalu PAS bertanding dapat 2,567. Tapi kali ini 2,453. Mungkin yang ini sebab gerakan ini di bawah Perikatan Nasional. Di Bukit Katil. Ni Bukit Katil ni tak tahu lagi. Saya nampak tight fight. Tapi setakat ini Adli Zahari dapat 6,700 yang disebut-sebut kalau Pakatan Harapan menang maka beliau akan menjadi Menteri Besar. Tapi saya tak tahu macam mana teman-teman
Kalau ada teman-teman di Bukit Katil, sila beri perhatian. Saya nampak gayanya sebab quite tight antara Saudara Adli Zahari 6,700 dengan Datuk Hasnul daripada Barisan Nasional. Sebab rekod yang ada setakat ini belum muktamad lagi. Datuk Hasnul dapat 5,595, bebas 106, Muhammad Al-Hafiz daripada PAS dapat 3,600 dan Adli Zahari dapat 6,700. Saudara Portland, lori duit terbalik Datuk di Melaka. Hai. Lori duit terbalik di Melaka. Saya tak mau menuduh. Sebab saya kata awal lagi saya tengok result dari segi ni ada kemungkinan wang dijadikan permainan. Saudara Kamu Zaman Johan sudah 23 kursi. Saudara Muhammad Yusof kata 21. Ini wartawan-wartawan kita yang berada. Tapi bagaimanapun 2/3. Itu yang paling penting. Abang jangan lupa tekan button. Itu Saudara Muhammad, kita minta lah tekan button lah. Ini kita bersedia. Saya melihat bahawa UMNO berasa mantap. Di kursi di Air Molek, saudara. Sebab itu di Bukit Katil juga masih lagi bagi saya belum dapat pengesahan. Saya belum dapat pengesahan yang jelas daripada Suruhanjaya, Pilihan Raya. Tapi dua tadi itu Payar Rumput dan di Pantai Kundo, alhamdulillah. Di apa kan Payar Rumput dan di mana tadi, di Penggalan Batu, UMNO Barisan Nasional. Tahniah Datuk Kasum, tahniah sahabat kita Saudara Rais. Di Bukit Katil, di Air Keruh, biasalah saudara, turun di Bukit Katil dan di Air Molek. Air Molek, Datuk Rahmat Mariman sebagaimana yang saya jangkakan beliau kekal. Sebab tahun lepas pilihan raya yang lalu beliau mendapat 1,805 majoriti, tapi kali ini majoritinya bertambah kukuh. Daripada 6,348 undi beliau mengalahkan calon bersatu 3,546. Artinya majoriti beliau adalah 2,700. Sekitar begitulah saudara. Beliau mengalahkan calon daripada Bersatu Muhammad Fali Samin dan Muhammad Rafi Ibrahim daripada parti PKR. Artinya kalau dua parti itu bercantum pun tidak mampu mengalahkan pengaruh Datuk Rahmat Mariman. Ya, saudara, tahniah Datuk, walaupun saya tak berkesempatan berjumpa dengan beliau, tapi waktu saya meninjau kawasan Air Molek, rakyat-rakyat kawasan begitu memang mereka senang dengan kepimpinan Datuk Rahmat. Teruskan perjuangan Datuk. Dulu Datuk dapat 6,951, kali ini 6,348. Di Kesidang, ini kawasan DAP dapat 10,328, mengalahkan Gerakan 2,489 dan MCA 3,564. Saudara, kalau saya melihat dari result yang saya tengok, bahawa kawasan-kawasan ditandingi oleh DAP, MCA, mereka tidak akan mengizinkan calon-calon mereka hilang wang pertaruhan. Ini satu persoalan yang perlu kita jawab. Bagaimana kesatuan mereka, walaupun mereka memilih DAP ataupun mereka memilih ini MCA, tapi calon daripada parti mereka tidak ada hilang wang pertaruhan. Sedangkan kita, kalau kita gomoh habis-habisan. Kalau bebas tinggal 80 terbedik-bedik lah, dia 23 saja. Tapi tidak begitu berlaku kepada parti MCA dan Gerakan. Sesuatu yang perlu dibuat kajian kepada para penganalisa politik. Silalah pikirkan kenapa calon-calon daripada MCA, daripada Gerakan, walaupun ditewaskan oleh DAP, tapi calonnya tidak hilang wang pertaruhan. Saudara Syahrudin bin Ardi, Ismi tengah mengkaji tu macam mana PM boleh kalah Datuk. Kita dah bagi tahu, dia tak mau dengar nak kata macam mana. Oh ya, Saudara Muhammad Effendi kata Datuk Adli menang. Menang. Itu keputusannya. Keputusannya Datuk Adli menang mengalahkan Datuk Asno. Jadi artinya di kursi Bukit Katil, keputusan yang saya dapat tu betul lah. Bahawa Datuk Asno dapat 5,595, Abdul Mustafa 106, Adli Zahari dapat 6,700 dan PAS dapat 3,600. Kalau PAS bersama dengan UMNO Barisan Nasional, menanglah UMNO Barisan Nasional. Di Air Molek, Datuk Mariman. Di Kesidang, DAP. Di Kota Laksmana, ini majoriti kawasan bukan Melayu. Pilihan raya yang lalu dia dapat 20,181. Lau Ciliong
Tapi kali ini dia cuma dapat 13,508. Tetapi calon daripada gerakan 1188, daripada MCA dapat 2016. Sebab tu saya katakan perlu ada kajian kenapa mereka tidak kalah seteruk-teruknya. Walaupun undian kepada calon DAP besar, dapat 13,000 saudara. Di Duyung, saya melihat, saya tak tahu macam mana keputusan Duyung. Setakat yang saya nampak ini sebab very tight ni. Di Duyung ni, tiga calon daripada PAS, daripada DAP dan daripada UMNO. Daripada UMNO, Dato' Saudara Muhammad Nur Helmi dapat 3841. Ini dapatan saya. Tapi belum lagi pengesahan. Saya menunggu pengesahan daripada untuk di Duyung, saudara. Sebab Damian dapat Yao Shen Lee dapat 3,910 dan Datuk Kamarudin Siddiq daripada PAS dapat 2,463. Calon daripada Putra 43, calon bebas Gan Tian So 53, calon Muhammad Hafiz 50. Sebab very tight ni. Yang antara calon UMNO Saudara Muhammad Nur Helmi 3841 dengan Damian Yeo Shin Lin 3910. Saya ingat lebih kurang dalam, kalau nak dikirakan majoritinya 69. Kerajaan 69 dan majoritinya. Saudara Pusaka Melayu dia kata Duyung BN menang. Itulah jadi very tight. Saya rasa saya nampak 3841 dengan 3910. Terima kasih. Saudara Zulkaya, Datuk Zaid berucap dengan gembira dan bangga walaupun lahir sakit. Sebagai presiden tentulah beliau bangga saudara bahawa apa yang beliau lakukan, perubahan yang beliau lakukan di pilihan raya negeri Melaka terbukti mencapai kejayaan. Sebab kita minta sama malam saya cakap, Datuk Si Presiden turunkan calon-calon muda dan akhirnya terbukti calon-calon muda menang saudara. Di Bandar Hilir, jangan ceritalah saudara. Cuma pilihan raya dulu Tay Kok Q daripada DAP dapat 14,000. Tapi kali ini dia cuma dapat 7,800, lebih kurang 50%. Sebab dapatan saya juga bahawa pengundi-pengundi Cina kali ini tidak ramai yang turun. Ada teman-teman yang berkesempatan berada di pasar, di kedai-kedai, di kedai kopi, dia tak nampak warga keturunan Tionghoa atau Cina di Melaka tu yang ada jarinya telah dicelup mengadakan sudah mengundi. Artinya mereka tidak mengundi. Sebab itu saya melihat bahawa 14,038 undi ini merosot kepada 7,823. Hampir 50% pengaruh DAP di Bandar Hilir. Tetapi sebagaimana saya katakan, MCA tetap dapat 1,185. Cuma gerakan dapat 570. Dan bebas dapat 144. Jadi keadaan di Bandar Hilir, artinya saudara, pengundi-pengundi bukan Melayu, mereka sudah pun nampak. Jadi kalau dia tak nak mengundi UMNO MCA, mungkin kandidat itu tak sesuai bagi mereka, tapi mereka tidak turun mengundi. Ini dapatan saya, sebab itu pengundian yang turun lebih kurang 61% saja. Di Teluk Mas, saudara, di Teluk Mas ni saudara Datuk Muhammad Rafiq Nia Izamuddin daripada Bersatu, dia dapat 3,148, bebas dapat 114, Datuk Ashraf daripada Amanah dapat 2,642 dan beliau dikalahkan oleh Datuk Abdul Razak Abdul Rahman yang mendapat 4,759. Pilihan raya dulu Datuk Abdul Razak menang, beliau mengekalkan kursi tersebut. Ya saudara, ini seronok kita tengok di bahagian Jasin. Sebab bahagian Jasin ni semua orang kata bahawa tutuplah bilik gerakan, bahawa calon bekas ketua bahagian ataupun setiausaha bahagian marah kerana calonnya tidak menepati kehendak bahagian. Mereka awal saudara apabila nama-nama mereka diumumkan. Tetapi apabila pengundian, saya tak marah saudara. Saya nak marah, nak sakit hati dengan Ismi, saya tak marah. Saya perhatikan saja. Cuma saya katakan bahawa saya harus memberi pencerahan. Kalau itu pemikiran beliau, itulah caranya saudara. Dan saya nak bagi tahu tentang kedudukan di Jasin. Saya pergi ke Jasin. Jasin ni kawasannya semua suka umbai saudara. Makan ikan bakar di Umbai. Di kawasan Jasin di Bemban, pada mulanya agak kritikal lah.
sebab calon di situ. Tapi nampak gayanya kalau di sini rasanya Beban ni juga ada, boleh sesiapa yang tahu di Beban, warga Beban, tolong bagi tahu kat saya, sebab saya nampak ini calon bebas Eng Chun Kun dapat 348, Azmi Khamis bebas dapat 59, saudara Muhammad Fazil Yaakob katanya dapat 1972 daripada PPN. Tapi T Kok Q DAP 1156, tapi Datuk Koh Chin Han MCA 1912. Apakah Koh Chin Han menang? Ini saya tak tahu di Beban, sebab dia punya majoritinya tu cuma 1912, 1972, lebih kurang dalam 60. Ini di Beban. Ada sesiapa boleh dapat beritahu pada saya tak tentang kedudukan di Beban? Saya tak tahu di Beban. Ini sebab saya nampak itu. Bila yang tight tu saudara, saya dapat tadi jam 8. Beban PN menang tu. Saudara Pusaka Melayu, Beban PN menang Perikatan Nasional. Kalau begitu artinya di Beban betul dia punya laporannya bahawa Eng Chun Kun daripada MCA Koh Chin Han kalah kepada saudara Muhammad Fazil Yaakob daripada Parti Bersatu. Saudara, Koh Chin Han saya tengok dulu dia menang, dulu pun dia kalah. Cuma yang DAP tu, DAP Wong Fort Pin 6,900, tapi hari ni punya pengundian dia dapat 1,156. Sebab tu saya katakan, ya saudara Aiman Man, terima kasih. Beban PN dah menang Perikatan Nasional. Saudara, di RIM fokus satu Malaysia. bukan satu Melaka, satu Malaysia. Kerana di situ hadirnya mantan seorang artis, dan beliau merupakan penggerak yang kukuh dalam Putih UMNO, kemudian dia jadi ketua wanita, saudara, dan akhirnya menjadi ahli Majlis Tinggi UMNO, iaitu Datuk Khaidirah Abu Zahar, anak ketua menteri, juga anak bekas ketua menteri, menang. Ataupun dia panggil Datuk Dira. Datuk Dira ni artis, dia dapat 4,037 undi, mengalahkan calon daripada PKR Prasan Kumar 2,163, dan PN daripada Bersatu Azalina Abdul Rahman 2,710. Terbukti Thorn among the roses, iaitu duri di kalangan bunga-bunga yang sedang kembang. Satu bunga tu doktor Azalina ni katanya doktor kalau tak salah saya. Dia dikalahkan oleh Datuk Kadirah. Datuk Dira, beliau pengamal undang-undang, anak mantan ketua menteri Datuk Abu Zahar, dan akhirnya calon lelaki calon daripada parti PKR tewas kepada Datuk Dira. Tahniah Datuk Dira. Datuk kena harus ingat bahawa perjalanan masih panjang lagi, dan kawasan RIM memerlukan sentuhan-sentuhan daripada anda. RIM terdiri daripada peniaga-peniaga yang berniaga ini ikan segar ataupun ikan bakar dan sebagainya. Diserkam, ini cukup popular diserkam, saudara. Diserkam ni kalau saya pergi ke Melaka, tak sahlah kalau tak makan ikan bakar. Ikan bakar pula tu dia makan dengan nasi lemak. Memanglah lemak diserkam. Sebab itu mereka meletakkan Datuk Zaidi bin Atan untuk kekal sebagai calon ataupun kekal sebagai wakil rakyat. Sebab tahun pilihan raya yang lalu Datuk Zaidi Atan dapat 6,401 undi. Hari ini Datuk Zaidi Atan dapat 4,677, menewaskan calon daripada Amanah Muhammad Khomeini Kamal 1,420, dan Ahmad Bilal Rutaudin daripada PAS 4,551. Saya lihat nampak gayanya diserkam ni, parti PAS ada pengaruh. Pasal mungkin kawasan itu saya tak tahu. Datuk Adira Osma. Alhamdulillah, saya nampak di Serkam ini Datuk Zaidi Atan mengekalkan jawatannya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dan beliau memang disenangi oleh rakyat di situ. Orang baik. Saya tengok masa kempen, bahan-bahan kempennya appealing, dia tidak bongkak dan sebagainya.
Kemudian di kursi parlimen, saudara, kursi parlimen Azrin Abdul Majid daripada Amanah dapat 2,305. Abdul Halim Syafi'i daripada PAS 1,616 tewas kepada calon UMNO. Dia calon favourite ni sebenarnya, iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh. Sebagai kali pertama, muka baru, anak muda, punya kelaikan, berkhidmat dengan baik sebagai doktor. Saya, kalau tak silap saya, 3 malam lepas, dalam pencerahan saya mengatakan bahawa menerima oleh pertaruhan selamat bagi UMNO Barisan Nasional. Terbukti apa yang saya jangkakan, dapatan saya, warga di Malimau mengirimkan kepada saya pandangan mereka bahawa Dr. Muhammad Akmal Saleh berjaya memenangi pertandingan kali ini. Sebab yang lalu keadaannya very critical, kerana pilihan raya lepas Roslan Ahmad daripada UMNO cuma dapat 5,290, mengalahkan calon Amanah 5,160 dengan majoritinya sekitar 130 saya rasa. Tapi kali ini jauh meninggalkan, 5,633 menewaskan calon Amanah Azrin Abdul Majid 2,300, sepertinya 3,300. Besar, majoriti yang agak besar di kawasan Malimau. Tahniah Doktor, keep it up, berikanlah suntikan yang terbaik untuk rakyat di Malimau. Dan akhir sekali di Sungai Rambai, saudara. Di Sungai Rambai, saudara Muhammad Jeffrey Safri daripada Bersatu dapat 1,353. Fazana Hayani Mak Nasir daripada PKR. Ini yang saya katakan calon yang paling muda, umur 21 tahun. Sebab itu saya katakan PKR ni pun dia nak meletakkan calon muda tu muda lah, tapi jangan terlalu green, terlalu muda. Tak tahulah, mungkin ini sebagai latihan sebagainya. Belum selesai lagi beliau menamatkan kajiannya di UiTM, tapi diturunkan bertanding. Sebab itu bukan senang nak menyantuni rakyat di Sungai Rambai, saya. Jadi akhirnya Fazana Hayani ni cuma dapat 626 undi saja. Nazatul Ashraf Makdum daripada Parti Putra 45 undi. Sebab tu saya katakan bahawa Parti Putra cuma harus melakukan banyak lagi uslah ataupun islah kepimpinan. Apa yang harus dilakukan untuk menggapai yakin rakyat terhadap Parti Putra. Sebab saya tengok calon-calon diturunkan 5 orang. Bukan calon-calon orang latar belakangnya hebat. Ada yang pengamal undang-undang, ada yang doktor dan sebagainya, saudara. Dan di Sungai Ramai, tahniah Puan Siti Faizah Abdul Aziz daripada UMNO yang mendapat 1,899. Itu kedudukannya, maka hari ini sah rakyat Melaka membuat satu keputusan mencipta sejarah bahawa memberi kegemilangan kepada UMNO Barisan Nasional untuk mentadbir negeri Melaka. Dan saya, seperti yang saya katakan, ini adalah permulaan kepada pilihan raya 20 pilihan raya yang ke-15 nanti. Sama ada tahun, katanya bulan Januari, Februari, April. Katanya April. Tapi saya kata kalau April Fool. Ada yang kata bulan Mac. Tapi kalau ikut tuntutan daripada persefahaman antara Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dengan Keadilan, DAP dan Amanah, itu bulan Julai. Saya tak tahu, tetapi bagi saya ini adalah langkah terbaik, permulaan yang baik untuk UMNO Barisan Nasional kembali menggapai yakin rakyat terhadap parti kita ini. Tapi asalkan calon-calon yang diturunkan mestilah calon-calon muka baru, anak-anak muda yang lebih berkaliber. Kalau yang tua-tua yang lama-lama tu orang kata tak payahlah. Kalau yang dah orang kata kalau buah kelapa dah kotek, bukan kotek lain, kotek. Orang Perak panggil buah kotek. Dah orang kata buah tu dah tiup dia, just a drop of dew. Setitis embun saja pun boleh jatuh. Jadi calon-calon begini tak payahlah. Teman-teman yang berhormat, ahli parlimen yang dah menjadi wakil rakyat selama lebih 2-3 penggal ni, jangan marah kat saya. Ini tuntutan rakyat yang mahu melihat satu kepimpinan yang baru, yang lebih menyelerakan, yang lebih berkeyakinan. Saudara Tap Abdul Putra tu tutup je. Saya tak mau bercakap begitu, saudara. Nanti marah Datuk Ibrahim Ali pada saya. Jadi Putra harus mengkaji semula. Apakah beliau mahu mewujudkan apa kerjasama ataupun alih-alihnya menyertai UMNO. Saudara Zul Huratif komen lah, Ismi. Saya dah bagi tahu tadi,
Malam semalam pun sewaktu saya dengan Dato' Luqman Adam lunyai kerja Dato' Luqman Adam, saya bukan begitu. Saya tak mau nak bagi saya nothing is personal. Saya tidak menganggap sebagai pribadi. Itu terpulang pada beliau lah pemikirannya. Tetapi yang kita lihat, yang lebih penting pada saya adalah tentang untung nasib masa depan anak cucu kita. Itu yang lebih penting. Dan sebab itu mesti ada parti yang benar-benar menghayati, parti yang dipimpin oleh calon-calon ataupun pemimpin-pemimpin yang ada agenda masa depan bangsanya. Saya meletakkan harapan ini sebab itu berkali-kali saya menyebut, Datuk Seri Presiden, tolonglah ambil perhatian. Prihatinlah sedikit dengan kehendak ahli akar umbi bahawa kita memerlukan calon-calon masa depan yang lebih green, yang lebih muda, yang lebih bertenaga, kerana landscape politik masa depan, landscape ekonomi negara masa depan bukan calang-calang cabarannya, saudara. Kita akan menghadapi cabaran lebih teruk lagi. Saya cakap terus terang, saudara. Selepas sekarang ni bajet telah diluluskan. Tetapi saudara berhati-hati. Mulai bulan Disember nanti, kalau mengikut kata Kementerian Kesihatan, besar kemungkinan akan ada lagi serangan daripada virus corona, ada pula kolera dan sebagainya, dan suasana pasaran dunia juga masih lagi tidak menentu. Kita masih ketinggalan, saudara. Dan satu gerakan, satu islah kepimpinan perlu dilakukan dalam kepimpinan negara kita supaya kita memiliki pemimpin-pemimpin kita yang lebih bertenaga. Kepada seluruh warga UMNO berlapang dada, kepada Presiden berlapang dadalah untuk melantik anak-anak muda, pimpinan yang baru, yang segar untuk meladani landscape politik negara. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.